Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani. Pada minggu lepas, pihak SPRM dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara telah menjalankan OPS sejuk di mana 22 orang secara keseluruhannya telah ditangkap akibat aktiviti yang berkaitan dengan penerokaan kebun secara haram. Dan dalam aspek itu, kita akan bersama dengan wakil daripada SPRM iaitu pengarah bahagian siasatan SPRM, Datuk Muhammad Jamidan Abdullah, dan juga bersama kita ialah Sarah Dalina Khairul Anwar merupakan Exco Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Malaysia iaitu PEKA. Sebelum kita bersama dengan Sarah, saya nak fokuskan kepada Datuk dahulu. Kita menyurut semula apa yang telah dilakukan ataupun yang berlaku pada minggu lepas. Sebanyak 22 tangkapan telah dilakukan, 19 pada hari pertama, 2 pada hari kedua dan seterusnya. Seorang lagi ditangkap kerana cuba untuk merasuah. Dan dalam aspek ini, kita melihat bahawa aktiviti perkebunan haram dan juga aktiviti yang dilakukan secara haram di Cameron Highlands seringkali persepsinya berkait rapat dengan penyalahgunaan kuasa ataupun rasuah dalam aspek itu. Dan kalau kita melihat, mungkin masyarakat perlu memahami juga bentuk tindakan dilakukan dan juga kerjasama yang dilakukan dengan pihak MKN dan juga memahami apa yang berlaku pada minggu lepas itu hanyalah sebahagian kecil daripada usaha untuk memerangi rasuah ataupun menangani isu Cameron Highlands yang lebih kompleks sebenarnya. Datuk boleh mulakan daripada aspek surutan minggu lepas bagaimana? Ya. Kita telah melihat keadaan isu di Cameron Highlands ini dah lama. So hampir dekat setengah setahun dilihat isu berkenaan dan siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kebanyakan kawasan tanah di Cameron Highlands digondolkan. Dan didapati terdapat mereka-mereka yang perlu menguatkuasakan keadaan di Cameron Highlands tidak bertindak secara baik dan sebagainya. So oleh itulah kita SPRM melihat isu ini adalah isu nasional dan perlu kita terlibat dalam usaha untuk menterasnya. Oleh itulah kita bekerjasama dengan MKN. So, setekah lontarnya kepada MKN dan di samping MKN terdapat juga orang awam yang sudi bekerja sama dengan kita. Jadi saya merasakan bahawa isu menggondolkan kawasan Cameron Highlands dan melakukan aktiviti perlindungan parti dan sebagainya dan termasuklah membuat penerokaan tanah berleluasa boleh menjejaskan kawasan berkenaan dan telah mengakibatkan banjir dan sebagainya, maka kita tahu mesti ada orang-orang tertentu melindungi mereka. Oleh itulah kita berpakat dengan SPRM, MKN dan kita berusaha ke arah menentukan siapa sebenarnya pelaku-pelaku rasuah di situ. Apa signal yang isyarat yang cuba dihantar dengan tertangkapnya 22 individu pada minggu lepas? Kerana kalau melihat kepada laporan berita di Astro Awani juga pada minggu lalu juga mendapati bahawa di sekitar penduduk Cameron Highlands mereka agak skeptikal dengan penangkapan ini. Mereka mahu lebih banyak lagi yang dilakukan. Apa signal yang dihantar melalui tangkapan ini kepada mereka yang terlibat dalam aktiviti haram ini dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya, Datuk? Oh, sebenarnya pada saya lah, jadi sesuatu tindakan yang di luar daripada peruntukan undang-undang sentiasa akan dipantau oleh penguatkuasa. Sekiranya kalau bagi pihak SPRM, kita tetap akan bertindak sebaik mungkin ke atas mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan rasuah dan terlibat di dalam perjuangan yang menyebabkan kawasan Cameron Highlands telah bertukar daripada kawasan yang sejuk sebelum ni, hijau sebelum ni, dan telah bertukar kepada kawasan gondolan-gondolan dan di mana pihak kerajaan tak dapat mengawal lagi kedudukan kawasan tinggi di Cameron Highlands. Jadi kita melihat bahawa inilah salah satu cara yang diambil tindakan oleh SPRM dan MKN ke arah untuk menentukan bahawa siapa sebenar yang terlibat di dalam urusan-urusan yang menyebabkan kawasan Cameron Highlands telah diterokar berleluasa. Kerjasama yang dilakukan tu, Datuk, kalau kita dapat fahami bidang kuasa MKN dan juga bagaimana SPRM masuk selepasnya atau bagaimana?
Kita sepakat dalam penguatkuasaan yang dibuat. Jadi dengan cara menggunakan teknik intelligence based investigation, jadi kita berjaya menentukan bahawa mereka-mereka yang selama ini meneroka tanah secara haram dapat diambil tindakan. So oleh itulah kita semua masyarakat di sana ingin menjalankan penerokaan dan melakukan pembangunan di kawasan berkenaan secara berleluasa dan kita kata illegal lah dan sebagainya. Sebab kalau secara legal, automatically mereka terpaksa membayar cukai dan sebagainya. And then termasuklah terpaksa kita kata mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dan majlis daerah atau pejabat daerah di Cameron Highland. Tapi dalam hal ini mereka cuba mengelak daripada melakukan semua itu mengikut peraturan-peraturan yang ada. Jadi oleh kerana itulah mereka meneroka secara haram dan mengapa mereka boleh melaksanakannya. Di situlah puncanya dan kita dengan MKN mendapati inilah cara yang terbaik untuk melihat sama ada mereka ini adakah kita kata dia orang sebenarnya dengan suci hati untuk melaksanakan kerja-kerja menanam sayur dan sebagainya dan secara mengikut peraturan dan undang-undang yang ada. Tapi sebaliknya mereka lebih suka kepada cara illegal. Jadi oleh itulah kita perlu mengambil tindakan. Dan isu di Cameron Highlands lebih besar daripada penerokaan haram semata-mata. Kerana kalau dilihat daripada 22 yang ditangkap, salah seorangnya warga negara Bangladesh yang di mana ditangkap juga sekali dengan yang mempunyai kaitan dengan syarikat tempatan yang kapasitinya sehingga 500,000 dan juga sudah ada duduk bermasyarakat di Cameron Highlands sehingga 10 tahun. Dan ini melihatkan bahawa isu ini lebih besar daripada itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit sebanyak selepas ini dan juga mungkin saya boleh berkongsikan kerana akhirnya nanti SPRM bertindak atas kerjasama dan juga maklumat yang diberikan oleh pihak masyarakat dan juga bagaimana NGO dalam masa yang sama dapat membantu SPRM dalam aspek ini. Ini tu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam agenda Awani selepas ini. Betul, kita dalam agenda Awani. Agenda Awani malam ini masih lagi berkongsi cerita mengenai ops sejuk yang dijalankan oleh pihak SPRM dan juga Majlis Keselamatan Negara yang pada minggu lepas telah menangkap lebih sekitar 22 individu telah ditangkap dalam ops sejuk ini dan ini yang termasuk salah seorang yang ditangkap ialah seorang warga Bangladesh yang telah pun menetap di Cameron Highlands lebih 10 tahun yang dikategorikan sebagai seorang yang kaya dan juga ada kaitan dengan syarikat tempatan yang berkapasiti sehingga RM500,000 dan ramai yang mungkin bertanya bahawa ini bukan satu isu baru dan juga dalam masa yang sama ramai juga yang berkatakan bahawa ini sudah sampai ke satu tahap yang cukup serius. Ramai yang mempertikaikan di manakah tahap penguatkuasaan dan kenapa sehingga ke tahap begini baru kita nak bertindak dan sebagainya. Dari perspektif SPRM sendiri, bagaimana kita melihat bahawa isu ini perlu ditangani satu persatu dan melibatkan agensi yang pelbagai, Datuk? Dalam hal yang begini, kita orang daripada luar, khususnya negara-negara miskin lah, seperti Bangladesh dan sebagainya. Mereka datang, rakyat mereka datang ke sini ingin mencari pendapatan yang lebih. So mereka sentiasa cuba untuk melibatkan diri dalam semua aspek termasuk perniagaan. So pada saya, peluang sebegini mereka cuba teroka dan secara automatik mereka akan bekerjasama dengan masyarakat tempatan. Jadi di sini mereka kadang-kadang sanggup mengeluarkan modal. Sebab ada setengah daripada di kalangan mereka yang telah lama berada di sini mempunyai modal. So mereka mencari peluang saja. Jadi cuma masalahnya sekarang ni sama ada mereka ini meneroka secara haram ataupun secara sah. Jadi kalau dilihat kepada
tindakan mereka sebelum ni di mana warga negara Bangladesh tersebut sebenarnya mereka menukar secara haram dan menjalankan aktiviti secara haram. Tapi didorongi oleh warga tempatan yang mana sanggup bekerjasama dengan warga tempatan dan sanggup membuka sebuah syarikat dan sebagainya. And then ada di kalangan mereka juga yang kita kata mempunyai as a permanent resident. Jadi dia boleh berniaga di sini. Tetapi warga negara Bangladesh yang ditangkap oleh kita ni adalah mereka yang tidak mempunyai kita kata dokumen yang sah lah. Jadi mereka sanggup untuk membayar bagi melindungi aktiviti mereka dan melindungi diri mereka sendiri, di mana boleh menjalankan perniagaan dan tinggal di Cameron Highland secara kita illegal lah. Datuk, tadi sebelum kita bermula, Datuk ada mengatakan bahawa SPRM tidak mungkin dapat melakukan tangkapan ataupun menjalankan siasatan secara menyeluruh jika tiada informasi dan juga kerjasama daripada masyarakat, daripada pihak-pihak yang berada di bawah sana. Dan bagi Sarah, bagaimana peranan NGO dalam aspek ini? Kita melihat bahawa isu di Cameron Island, kalau bagi PK mungkin melihat daripada perspektif alam sekitar, tapi dalam aspek itu juga berbagai perkara yang dilibatkan sama. Bagaimana informasi dan juga engagement daripada masyarakat juga membantu PK untuk merangkai aktiviti satu perkara dan membantu pihak penguatkuasa seperti SPRM. Bagaimana? Okey, terima kasih Cik Zul. Bagi saya, peranan PEKA dan apa saja NGO yang boleh membantu dalam menyelamatkan Cameron Highland adalah menggesa masyarakat supaya teruskan berkongsi maklumat, kerana seperti yang dikatakan oleh Datuk sendiri, kalau SPRM tidak mendapat maklumat daripada orang ramai, terutamanya orang-orang yang mungkin ada kepentingan, sebab apabila mereka berada di kawasan tersebut, mereka juga ada peluang untuk meraih keuntungan daripada aktiviti haram seperti ini. Jadi saya rasa sebagai NGO, kami patut menggesa orang ramai supaya kita perlu lihat impak ataupun kesan terhadap alam sekitar itu secara menyeluruh dan bukannya sekadar quick buck ataupun mendapat duit dengan cara yang mudah. Konteks di Cameron Highlands, apa yang paling menggusarkan bagi pihak NGO seperti PEKA sendiri? Bagi saya personally, Sungai Bertam, pendudukan haram di tepi Sungai Bertam yang menyebabkan banjir, dan juga apabila kita membuat pembalakan, siltation ataupun tanah-tanah merah tu akan terus masuk ke dalam sungai, dia akan menyebabkan paras sungai itu lebih tinggi dan juga itulah yang melimpah keluar dan masuk ke dalam kawasan komuniti, menyebabkan kematian jiwa, kemalangan jiwa dan juga harta benda. Jadi pada masa yang sama, peluang ekonomi yang harus kita berikan kepada generasi akan datang akan terjejas kerana kerakusan dan ketamakan buat masa sekarang. Apabila mendengar penguatkuasaan dan juga tangkapan yang telah dilakukan oleh SPRM, bagaimana reaksi daripada NGO yang mengikuti rapat setiap isu di Cameron Highlands? Bagi saya memang sekalung tahniah untuk SPRM dan juga MKN, tapi macam biasa kita NGO kita sentiasa mahu agresif dan kita mahu lebih banyak lagi tangkapan sebegini dibuktikan di mata masyarakat, di mana tindakan serius diambil menyita sebarang keuntungan yang diraih dan juga menangkap pendatang tanpa izin. Dan yang paling penting sekali adalah bagi saya bahan-bahan kimia yang tidak dibenarkan sekarang ni digunakan dan hasil daripada Cameron Highland dijual secara meluas di pasar raya di Kuala Lumpur dan sebagainya, dan mungkin orang ramai tidak begitu sedar tentang kesan penggunaan bahan kimia yang tidak dibenarkan ini. Datuk, kita pun tertanya juga hasil daripada tangkapan dan sebagainya, apakah proses dan juga prosedur yang seterusnya, kerana sudah pasti kita mahukan mereka yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan, dan ini sekaligus dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memberi maklumat juga dalam masa yang sama. Pandangan Datuk? Ya. Kami sebenarnya SPRM terpaksa menjalankan siasatan secara teliti dan merakam percakapan saksi-saksi yang terlibat. Dan dalam proses kita menjalankan siasatan, sudah tentu kita perlu mendapatkan dokumen-dokumen daripada pejabat-pejabat kerajaan dan sebagainya. Jadi proses siasatan itu akan berlaku. Jadi ini memerlukan masa. Dan sekiranya kita ada bukti, ini kita bawa kepada bahagian perundangan dan pendakwaan untuk meneliti kes-kes yang berlaku, dan daripada situ sekiranya kita ada bukti yang kukuh, saya percaya
bahagian pendakwaan dan perundangan dan pendakwaan akan memberi keizinan untuk mendakwa lah. Okey. So kita merasakan inilah langkah yang amat baik ke arah untuk memeteras penyurangan yang berlaku di Cameron Highland. Dan ramai yang bertanyakan lagi apa yang dapat dilakukan dengan lebih agresif dari masa ke masa di masa akan datang. Itu mungkin kita dapat kongsikan selepas ini, Datuk. Apa yang kita boleh jangkakan dan juga bagaimana sebanyak persepsi masyarakat tentang ketegasan SPRM untuk menjalankan siasatan dan juga menguasakan sebagainya betul-betul dapat dijelmakan oleh masyarakat, dan juga bagaimana NGO dalam masa yang sama, partisipasi di kalangan masyarakat, bagaimana masyarakat boleh tampil dengan lebih berani lagi memberikan maklumat. Itu kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Ya. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ni, Datuk. Dalam blok terakhir ini, mungkin kita dapat fahami apa yang dapat rakyat dengar daripada SPRM selepas ini. Kerana kalau dilihat kepada kes di Cameron Highlands, ini bukanlah satu isu sehari dua. Banjir lumpur dah terjadi 2 tahun berturut-turut ataupun lebih lama lagi sebelum itu. Penerokaan tanah sudah dimulakan sejak berpuluh-puluh tahun dahulu. Dan sekiranya ada penyelewengan dan juga adanya aktiviti rasuah dan sebagainya, ini mengambil masa yang cukup panjang juga untuk membawa keseluruhannya ke muka pengadilan. Tapi apabila Ops Sejuk telah menangkap sejumlah 22 individu ini, sudah pasti rakyat mengatakan bahawa ini sudah pasti perlu lebih banyak lagi tangkapan dilakukan di masa-masa akan datang. Bagaimana kita fahami dalam aspek itu, Datuk? Bagi saya sebenarnya keadaan kegiatan penerokaan secara haram, sama ada berlaku rasuah atau tidak di sana, sebenarnya kita dah buktikan bahawa memang ada pelakon rasuah berlaku, di mana peneroka yang terlibat telah ditangkap. Peneroka haram ni telah ditangkap. Tetapi sebenarnya pemantauan secara lebih lama perlu dilaksanakan. Tapi bagi pihak SPRM, ianya memerlukan kerjasama semua pihak. Semua agensi penguasa dan semua pentadbir-pentadbir yang mentadbir di kawasan Cameron Highland. Dan sebelum ni kita dah mencadang kepada kerajaan ini Pahang beberapa langkah ke arah untuk menentukan bahawa Cameron Highland terjaga dan tiada diterokau oleh mana-mana pihak. Dan semua cadangan 8 cadangan itu telah dikemukakan dan didapati kebanyakan daripada cadangan-cadangan itu telah diambil tindakan oleh kerajaan negeri. So kita mencadangkan salah satu adalah supaya diwujudkan pejabat iaitu majlis daerah dengan pejabat daerah yang berasingan, di mana majlis daerah dengan pejabat daerah dapat menjalankan penguatkuasaan dengan lebih cekap dan berkesan. Dan di samping itu kita telah mencadangkan supaya kerajaan negeri melihat balik di segi berkaitan dengan pengeluaran lesen-lesen untuk meneroka kawasan-kawasan di Cameron Highland. And then kita juga melihat ada setengah daripada beberapa pihak menggunakan nama-nama individu tertentu, termasuk orang istana, mengatakan bahawa mereka adalah dilindungi oleh semua pihak, tapi kadang-kadang sebenarnya tak benar. Jadi perkara ini perlu dilihat oleh mereka yang mengurus kelulusan tanah-tanah di tanah-tanah di kawasan Cameron Highland, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk membuat penerokaan secara haram dan seterusnya menjalankan aktiviti lain yang boleh menjejaskan kawasan Cameron Highland. Di sebalik itu, masalah yang utama juga adalah mereka ini berselindung di sebalik penggunaan pekerja tanpa izin, pekerja asing tanpa izin. Dan ini juga memberi kita satu kebimbangan di masa-masa akan datang, di mana kebergantungan satu perkara dan juga bagaimana Cameron Highlands juga dalam masa yang sama ada sindiket ataupun ada sesuatu yang rantaian yang besar di situ. Masalah yang berkaitan dengan parti pula. Bagaimana dalam aspek itu siasatan ataupun perkara itu dilihat? Ya, pada saya mereka yang sepatutnya menguatkuasakan undang terhadap pendatang haram ni perlulah bertindak secara tegas. Dan saya merasakan bahawa
SPRM tetap bekerjasama dengan semua agensi penguatkuasaan. Sekiranya mereka sanggup untuk bekerjasama dengan SPRM. Tapi kalau nak melihat secara jelas berkenaan kedudukan, macam mana modus operandi mereka melaksanakan aktiviti rasuah, agak sukar tanpa kerjasama daripada agensi penguatkuasaan yang ada. Jadi saya mengharapkan sangatlah kepada mereka-mereka yang terlibat di sana supaya melihat keadaan Cameron Highlands yang ada sekarang yang agak teruk dan menjejaskan kedudukan cuaca dan menjejaskan kedudukan strata tanah di sana dan menjejaskan kehidupan manusia dan haiwan di sana. So apabila kita sedar dalam perkara ini, sepatutnya kita terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tertentu, bukan saja SPRM, polis dan sebagainya, untuk bertindak secara tegas. Jadi pada saya, kerjasama antara kita semua adalah perlu, termasuklah daripada orang awam. Sarah, apa yang kita boleh lakukan NGO dan juga orang awam untuk menyelamatkan Cameron Highlands? Kerana dalam satu aspek mungkin keterbatasan dalam penguatkuasaan seperti yang dilakukan oleh SPRM, tapi memberikan maklumat itu penting untuk kita lakukan. Dan dalam masa yang sama, bahawa kalau gerak kerja untuk alam sekitar dan sebagainya, ianya perlu menyeluruh dalam kes di Cameron Highlands. Bukan sekadar untuk menanam pokok dan sebagainya, tetapi bagaimana kesedaran itu perlu ditingkatkan kepada tahap penguatkuasaan dan juga penglibatan kefahaman mereka terhadap penerokaan tanah dan undang-undang dan sebagainya. Sarah. Saya rasa bagi saya sikap proaktif masyarakat sendiri, terutamanya masyarakat setempat, memang sangat-sangat boleh membantu sebagai menjadi mata dan telinga kepada agensi kerajaan. Mungkin mereka juga ada kekangan tersendiri. Kalau di Cameron Highlands, apa kekangannya kalau kita fahami? Saya rasa sebab bila kita menceroboh masuk ke dalam hutan, jadi ianya jauh daripada pejabat-pejabat kerajaan dan mungkin jauh daripada agensi-agensi penguatkuasa yang boleh nampak. Jadi apa yang kita harapkan, sebab mereka juga adalah pekebun, dan mereka juga masuk ke dalam hutan. Ada banyak cabang-cabang jalan. Sebagai contoh, apabila saya buat penanaman semula di dalam hutan simpan Gunung Siku di Cameron Highlands, kita nampak memang banyak cabang-cabang yang kita sendiri pun perlu tertanya-tanya, adakah ini haram ataupun secara sah. Dan itulah sikap proaktif masyarakat untuk lebih mengambil tahu. Tapi pastinya ia perlu datang dengan kesedaran. Dan di situlah saya harap NGO, bukan saja PEKA, tetapi seluruh NGO yang berkenaan alam sekitar, kita boleh memainkan peranan untuk memberi kesedaran dan juga menunjukkan impact. Saya rasa dengan kejadian banjir yang berlaku baru-baru ni banyak membuka mata masyarakat dan ianya perlu berterusan. Kita tak boleh bila jadi je benda tu baru nak buat, lepas tu dia mati dekat situ. Berhenti. Jadi secara berterusan tu sangat-sangat penting. Apa yang perlu lakukan dalam tempoh mendatang ini? Okey, untuk pengetahuan Zul, kami bekerjasama dengan NRI, Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Galian. Kami telah pun menanam lebih daripada 5,000 pokok. Kami dalam pasukan dipanggil Green Task Force, diketuai oleh Menteri Alam Sekitar sendiri, Datuk Seri G. Palanivel, dan berserta dengan pelbagai lagi agensi kerajaan, termasuk Kerajaan Negeri Pahang. Dan kita boleh nampak maknanya usaha tu memang telah pun ada, ditambah pula dengan penguatkuasa dan juga siasatan SPRM. Jadi kedua-dua ni memang bergerak secara serentak. Ya, betul. Terima kasih Datuk. Terima kasih Sarah kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih banyak. Mungkin banyak lagi cerita yang kita berkongsikan dari masa ke masa. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami, di Facebook, di Twitter ataupun di Instagram Astro Awani, ataupun boleh terus memuat turun aplikasi Mudah Alih kami di Google Play Store dan juga di iOS. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Thank you.